Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Budin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya, dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini saya ingat kita nak bersembang sikit berkaitan tentang isu penukilan ataupun apabila kita membuat kritikan dan juga satu jawapan balas. Hari ini saya tengok ramai yang dah mula membuat kritikan terhadap video-video kritikan. Ia adalah satu perkara yang bagus, iaitu menyanggah sesuatu yang dikritik lah. Kalau tidak, dia jadi satu line saja. Ustaz sebut, orang dengar saja, terus percaya macam tu saja. Kemudian kita masuk kepada fasa yang kedua, orang sebut, ada orang sanggah. Kemudian kita masuk fasa yang ketiga, iaitu orang sebut, ada orang sanggah. Orang yang sebut tadi, dia memberikan penjelasan semula, dan sebahagiannya berlaku dialog dan seumpamanya. Dan ini adalah satu perkara yang bagus. Cuma kita jangan sekadar kita nak buat satu video saja. Jangan kita ni, bila kita kata kita sebagai content creator ataupun seumpamanya, kadang-kadang saya tengok daripada mana-mana pihak, mana-mana blog, kadang-kadang untuk memastikan video itu terbit, dia terbitkan video saja. Lalu dia buat kritikan itu hanyalah kritikan rambang saja. Tak patut begitu. Sepatutnya bila kita nak buat satu-satu kritikan, kita kena research dulu. Kita kena buat semakan dulu. Apa yang kita nak buat tu, apa yang keluar daripada terbit mana kita dan sebagainya. Saya selalu kempen dua perkara. Yang pertama adalah bila kita sebut sesuatu mesti ada rujukan. Kalau kita kata tentang Nabi SAW, Nabi mengajak kita untuk makan pakai tangan kanan, maka kita perlu keluarkan dalil, ataupun kita mesti mempunyai dalil di dalam hal berkenaan. Kita tak boleh main cakap saja. Kita bila sandar kepada Nabi SAW, maka kita mesti ada hujah kita. Lalu kena ada dalil lah. Nabi SAW sebut dalam hadis yang sahih, ya gulam samillah kul min yaminik wa kul mimma yalik. Wahai budak, bacalah, makan tangan kanan, makan makanan yang dekat dengan kamu, baca bismillah pada peringkat awal. Mesti ada dalil. Kemudian dalil itu tak semestinya, ataupun apa yang disebutkan itu tak semestinya hanya dalam kitab-kitab hadis saja, tetapi mungkin dakwaan yang kita nak terbitkan, dakwaan-dakwaan yang mungkin bersifat kritikal ataupun kritis sedikit, ia perlu wujud di dalam kitab-kitab para ulama kita. Kita jangan mereka benda-benda baru. Jangan kita sebutkan apa yang ulama-ulama kita tak sebutkan. Pastikan kalau boleh sesungguh-sungguhnya, pastikan apa yang kita sebut tu mesti dirujuk. Sehingga hari ini dalam bab perbankan, dalam bab bahagian ekonomi, dalam bahagian-bahagian yang kita kata tak pernah wujud pada zaman Nabi, tak pernah wujud pada zaman-zaman sebelum tu, macam isu forex dan sebagainya, mereka tetap merujuk kepada kalam-kalam ulama yang sebelum ini sebagai base. Bila ada rujukan, itu sudah cukup bagus. Tapi adakah ia memadai seperti itu? Tidak. Apabila ada rujukan, kita kena pastikan pula rujukan kita. Jangan kita kata, oh ini sebab ulama ni ada sebut. Ulama ada sebut tu cantik dah. Ulama itu sebut apa? Sebab yang yu'khas wala yutrak, yang diambil tanpa dibuang kata-katanya adalah Nabi SAW. Adapun orang lain selain daripada Nabi SAW, yu'khas wa yutrak, diambil kata-katanya dan dibuang kata-katanya. Yang diambil kata-katanya yang bertepatan dengan Quran dan Sunnah, kata-katanya atau pandangannya yang dianggap mempunyai kesilapan dan kesalahan, itu boleh dibuang. Maka kerana sifat kita adalah sifat kemanusiaan, Nabi SAW sebut, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu melakukan kesilapan, dan orang yang terbaik adalah orang-orang yang bertaubat. Jadi bila para ulama itu sebut, dia sebut tentang sesuatu perkara, dan perkara itu ganjil. Kalau perkara tak ganjil, tak ada masalah. Kalau dia ni sebut, orang ni sebut, semua orang sebut, jadi sepakat dah ke, ataupun kita telah faham tentang jumhur, majoriti para ulama dah sebut, itu tak ada masalah. Tapi kalau yang dia sebut itu adalah perkara yang ganjil, maka kita kena buat rujukan silang. Tak boleh kita main ambil terus macam tu saja. Tak boleh. Kita kena buat rujukan silang. Bila dia kata tentang satu kenyataan yang mungkin berbahaya, macam contoh yang sebelum ini, ada salah seorang ustaz kita sebut berkaitan tentang tanasukhul arwah, berkaitan tentang perpindahan ruh. Dia sebut daripada tok guru dia. Dia sebut betul. Saya tak mentionkan siapa-siapa di sini sebab ustaz berkenaan pun sudah minta maaf dan dia menarik balik kenyataan dia. Cuma kita nak sebutkan tentang contoh sahaja. Dia mengambil pandangan itu, kenyataan itu daripada tok guru dia, daripada ustaz dia, dan dia menukilkan saja. Sepatutnya apabila ustaz dia menyebutkan satu benda yang berbeza, benda yang kita kata memerlukan kefahaman mendalam, dia perlu bertanya tentang hal itu kepada ustaz dia, kerana dia perlu wujudkan benda yang dianggap sebagai keraguan. Lalu dia kena tanya lah, ustaz betul ke benda ni? Sebab
Saya tak pernah dengar orang lain kata. Ustaz seorang je sebut benda ni. Jadi ustaz dia tu kena berikan penjelasan. Bila ustaz tu berikan penjelasan, barulah dia boleh menimbang untuk menerima ataupun menolak. Sebab kadang-kadang mungkin ustaz tu bagi penjelasan, tapi penjelasan dia tu tak tuntas. Penjelasan itu tak kukuh untuk kita pegang. Sebab kita kena tahu yang kita pegang sungguh-sungguh adalah apa yang datang daripada Nabi SAW. Kalaulah contoh dia datang daripada mana-mana tokoh ulama pun, tetapi dia memberikan penjelasan yang kita rasa tak kukuh, ada pandangan yang lain lebih kukuh, maka kita perlu untuk berada pada ataupun berpegang kepada pendapat-pendapat yang lebih kukuh. Tak boleh main taram saja. Dalam dunia kritikan begitu, kita kena buat kajian silang. Terutamanya bagi ustaz-ustaz kita, orang-orang yang mengaji agama, anak-anak kita, adik-adik kita yang mengaji pengajian Islam. Jangan sekadar kata ustaz kata. Orang awam mungkin boleh. Orang awam ni mungkin kita kata di dalam proses. Orang awam pun banyak level juga. Ada orang awam lagi pandai daripada ustaz pun ada juga. Tapi cuma kita kata orang awam yang secara umum, yang mana mereka ini mempunyai level yang sangat rendah. Nak buat kajian tak boleh, nak baca kitab bahasa Arab pun tak boleh, nak buat semakan pun tak boleh, tak pandai. Jadi dalam tempoh itu mereka boleh bertaklid dalam hal-hal tertentu. Mereka boleh tanya ustaz mereka. Sebab tu para ulama bersepakat, mazhabul awam, mazhabul mufti. Mazhab orang awam ni mazhab orang-orang yang bagi fatwa kat dia. Kalau ustaz tu kata hukum untuk forex adalah haram, maka dia sebagai orang awam, dia yang tak tahu nak pergi cek sana sini, dia berpada dengan apa yang telah diterbitkan oleh ustaz dia. Dia percaya dengan apa yang dibawa oleh ustaz dia, kerana ustaz dia ada dua ciri, iaitu amanah dan memang orang mengaji punya. Tak bolehlah orang yang tak mengaji, chef masak pun hampir duk ambil kata-kata dia jadikan itu pegangan agama. Orang yang berambut macam Bob Marley pun hang kata dia dia orang agama. Tak boleh lah. Tak boleh ambil yang tu. Mungkin kita boleh dengar muzik dia, kita boleh ambil dia punya gambar, lukisan-lukisan dia, mungkin kita boleh tengok contoh dia, tapi tak boleh lah ambil kata-kata dia, sebab kriteria dia sebagai seorang ilmuwan itu tak ada. Tapi kalau ada orang yang ada ilmuwan, memang kita kata ustaz sungguh, mengaji pengajian Islam, balik daripada kuis, balik daripada Uni Syams, balik daripada Azhar, balik daripada Jordan, balik daripada Madinah, balik daripada universiti yang terkenal dengan pengajian Islam, maka disebutkan tentang sesuatu, boleh tak orang ambil pandangan dia secara umum? Secara umumnya boleh. Tetapi kalau dia memang mengaji balik daripada Yaman, balik daripada Mesir, balik daripada Jordan, tapi tiba-tiba dia bagi satu kenyataan yang pelik daripada orang, maka bila dia bagi kata pelik, kita jangan terus kata dia bohong, kita jangan terus kata dia salah, tetapi kita minta penjelasan daripada dia. Apakah dalil ustaz berkaitan tentang hal ni? Tapi kadang-kadang ustaz kita ni trigger sangat. Bila orang tanya dalil saja, teruslah terus dia kata benda ni tak masyru' lah, benda ni tak bagus lah, aku kalau beritahu dalil pun hampa tak tahulah. Untuk biasakan, tak, sebenarnya kita memerlukan bukti pada perkara yang kita sangsi, ataupun kita perlukan bukti pada perkara yang kita anggap sesuatu tu ganjil dan aneh. Orang tak sebut benda tu, hampir sebut benda tu. Jadi dia ganjil dan aneh, maka kita tanyalah balik orang tu. Dia tak semestinya pada perkara-perkara khurafat sahaja, tetapi di dalam perkara-perkara amalan ibadat kita dan sebagainya, kita boleh bertanya. Ada ustaz bila waktu khutbah, orang angkat tangan, dia angkat jari. Pasal apa ustaz angkat jari? Cuba ustaz bagi tahu kat saya nak belajar juga. Kenapa khatib berkhutbah angkat tangan? Kita kata dia angkat tangan tu salah, tapi yang tepatnya adalah mengangkat jari. Berlaku perbincangan seperti itu disebabkan wujudnya dalil. Lalu ustaz yang memberikan pandangan yang berbeza ataupun memberikan kenyataan yang ganjil, dia bertanggungjawab untuk menjelaskan tentang keganjilan berkenaan. Yang kedua, setelah ada rujukan, bagi seorang pengkaji ilmu, dia perlu memastikan rujukan-rujukan itu kekal dengan kefahaman ulama-ulama ahlu sunnah wal jamaah. Dia tak boleh sekadar asal ada dalam kitab Imam Qurtubi, asal ada dalam kitab pada Az-Zahabi rahimahullah, Qurtubi rahimahullah, dia ada dalam kitab-kitab Ibn Taymiyah ke, dalam kitab Al-Albani ke, dalam kitab Abdullah Al-Umari, Siddiq Umari ke, asal ada dalam kitab saja kita terus kata, terus percaya. Tak boleh, sebab dalam kitab ni ada metodnya tersendiri, ada metodologi tersendiri, ada sebab. Kalau nak kata hadis palsu dalam kitab memang banyak ada dalam kitab, bahkan ada buku yang mengumpulkan hadis-hadis palsu. Antaranya adalah buku Al-Mawdu'at oleh Ibn Jauzi, dan ada juga buku bertajuk Al-Manarul Munif fi Sahih wa Dhaif. Ni anda boleh beli dekat Shopee, dekat Lazada ada. Jadi ada tak dalam kitab? Ada dalam kitab, tapi boleh pakai tak boleh pakai. Jadi ada kadang-kadang
para ulama dia nak jelaskan tentang satu perkara. Lalu dia bawakan hadis berkenaan sebagai syawahid. Dia bawa hadis itu. Tetapi hadis itu mungkin dia ringan di dalam pengambilannya. Mungkin dia kata hadis itu dhaif. Mungkin dia ada hujah yang dia telah jelaskan sebelum tu daripada dalil-dalil yang sahih atau dalil-dalil yang sabit. Kemudian dia hanya bawakan riwayat berkenaan. Jadi berlakulah semak silang berkaitan tentang hal ni. Dan kita cuba untuk mengurangkan kesilapan. Bukan kita pula mentakwilkan. Kalau dia silap, bukan menunjukkan bila dia silap tu dia dah turun darjat daripada ulama, tukar daripada ulama dalam semak. Bukan. Dia tetap ulama, dia tetap mempunyai keilmuan yang tinggi. Tapi daripada sudut hal itu berlaku kesilapan. Ataupun dia mengambil pendapat yang dhaif. Ataupun pendapat dia itu bersandar kepada hujah yang lemah. Ataupun di situ. Mereka mungkin mempunyai alasan-alasan mereka, tetapi kita hidup pada zaman ini, kita hidup pada waktu ini dan kita berhadapan dengan masalah itu pada waktu ini. So kita perlu memberikan pendirian yang begitu berhati-hati dalam bab ni. Wallahu taala alam, sahabat-sahabat, moga sedikit sembang-sembang kita hari ini ada manfaat di sisi Allah Azza wa Jalla. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.